Selamat datang. Contoh 9. Raja di sebelah menunjukkan sebuah segi empat selari PQRS. Soalan A, ungkapkan PQ dalam sebutan PS dan SQ. Mari kita cari PQ. Okay. Titik awal, titik terminate. Sama ada P ke R, R ke Q. PQ ialah P ke R, R ke Q. Ataupun PQ, P ke S, S ke R, R ke Q. Soalan ni minta PS dan SQ. P ke S, S ke Q. PQ ialah P ke S, S ke Q. PQ ialah P ke S, S ke Q. Kedua, cari PR. Soalan kedua, cari PR. Terlibat dengan PQ, PS. Kita cari PR. PR, vektor PR ialah PQ tambah QR. Ataupun vektor PR ialah PS tambah SR. Mula dengan P, tamat dengan R. Soalan ini terlibat dengan PQ dan PS. PQ kita dah ada, PS kita tak ada. So, kita tengok sini, QR sebenarnya sama dengan PS. PS sama dengan QR. PR sama dengan PQ tambah QR, di mana QR ialah PS. Jadi kita dapat jawapan dia. This one. Soalan 3. QR dalam sebutan PR dan PQ. QR boleh dibentuk daripada QP tambah PR. QR boleh dibentuk daripada QP tambah PS tambah SR. Mula dengan P, tamat dengan R. Okay. So PR kita nampak di sini. Di sini kita ada QP, tapi dia nak PQ. Tapi vektor QP tambah PR. Kalau kita nak ganti ini akan jadi negatif. Negatif maksudnya bertentang arah dengan QP. Okey, ni QP. Kalau bertentang arah dengan PQ, iaitu negatif PQ. So, jawapan di sini. Ini. Kita tengok soalan B. Diberi vektor PQ ialah 2A tambah B. Diberi vektor PS ialah 2B tolak A. Ungkapkan PR. Jadi, PQ adalah yang ni. Kita ganti 2A tambah B. PS tak ada, tapi kita ada QR. QR sama arah dengan PS, mereka adalah vektor yang sama. Jadi P sampai ke S ialah 2B tolak A. Jadi QR pun sama juga, ialah 2B tolak A. Jadi kita 2A tolak A, B tambah dengan vektor B. Jadi kita ada A tambah 3B. Ini adalah jawapan dia. Raja di sebelah menunjukkan sebuah pentagon ABCD E. Diberikan ada dua maklumat. Yang ni. Kemudian kita ada AB. A hingga ke B. Ada.
vektor A. AE, kita ada B. Ungkapkan CD. So, kita kena tengok mana CD. CD di sini. Lalu sini, 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 sini. C, titik awal hingga terminate. Dari titik awal bergerak, bergerak, bergerak sampai D, CD. So, CD ialah CB tambah dengan BA, kan? BA, kemudian tambah dengan AE, A hingga ke E, kemudian tambah dengan ED. Mula dengan C, tamat dengan D, dan yang ni nampak dia sama kan, bersebelahan. Titik yang sama. Okey, dua maklumat ni. Okey. BC ya. BC kita ada 1/3 AE. So AE kita ada? Ada. Jadi 1/3 AE iaitu B. Jadi kita dapat 1/3 B. B ke C ialah 1/3 B. So di sini ada lagi ED. ED ialah 1/2 AB. Jadi kita ada AB iaitu vektor A. Jadi DE ialah 1/2 A. ED di sini kan, ED ialah 1/2 A. Apa yang kita nak di sini? Kita nak CB, tapi kita ada BC. Jadi maksudnya terbalik, iaitu arah bertentangan. Okey, kita tengok BA. Tapi kita ada AB je, tak ada BA. Bertentang arah dengan AB. Okay, AE sama arah. Ini sama arah. Memang kita nak dapat sini kan. Kita nak dapat dari sini ke sini, ke sini, kemudian ke sini. Ni je dengan ni bertentang arah. So ED sama arah. Jadi tak ada negatif. So negatif BC. Negatif 1/3 B. Tambah dengan negatif AB. AB ialah A kan. Bertentang arah dengan BA. AB ialah bertentang arah dengan BA. So AE ada B. Sini. Jadi ada 1/2 A. Jadi B dengan B, A dengan A. Okay, B dengan B. A, positif negatif dapat negatif A tambah 1/2 A. Jadi kita dapat positif 2/3 B tolak dengan 1/2 A. Jadi jawapan dia, tak cukup tempat, cikgu tulis atas. CD sama dengan 2/3 B tolak dengan 1/2 A. So senang tak? Yang pertama kita kena faham, kita nak apa? Ungkapkan CD. Kemudian ganti vektor ke dalam supaya kita dapat vektor di sini. Baru kita ganti vektor ke dalam penambahan vektor. Contoh 11. Hazam mendayung perahunya dari titik B ke seberang sungai dengan laju V 5 km per jam ke utara. Dari sini ke utara. Utara. Okay. Arus sungai mengalir dengan laju A. Arus sungai dengan laju A 10 km per jam ke timur. Rajah di sebelah menunjukkan akaran, pergerakan perahu dan arus sungai. Hitung arah dan hal laju baharu perahu itu kesan daripada aliran arus tersebut. Bearing mesti terlibat dengan utara. Okay, mesti dari sini bergerak ke sini. Ini adalah sudut di antara utara ke arah yang kita nak. So kita kena cari sudut di sini. Dari utara ke pergerakan dia.
Okey, kalau perahu tu bergerak macam ni, bergerak ke utara, bila ada arus air, dia akan bergerak ke situ dah. Kalau nak cari arah, memang dari utara hingga ke sini. Dia sudah bergerak ke situ. Ini adalah segitiga tepat. Jadi yang bertentang dengan dia, dengan bersebelahan dia ada nilai. Kalau terlibat dengan bertentang dengan bersebelahan, ialah tangent. Hanya tangent terlibat dengan bertentang dengan bersebelahan. Tangent tak terlibat dengan hypotenuse. Okey. Bertentang adalah 10, bersebelahan dia adalah 5. Jadi, kalau kita nak cari sudut ni, kita kena guna kalkulator. 63.43 darjah. So, kita dah dapat arah. Okey, bearing dia adalah 63.43 darjah dari utara. Okey, dari sini, dari utara, dari kosong, kalau kita bergerak, mesti dari sini. Kalau sampai sini, 48. Bearing 48. Kalau dari kosong sampai ke sini, bearing dia adalah dari sini ke sini. Okey, kalau dari utara hingga ke garis ni adalah 140, jadi bearing dia adalah 140. Okey, so sekarang ni kita nak had laju. Kita nak had laju, so had laju adalah pergerakan di sini. Ni, kita nak ni had laju dia. Sekarang ni kita ada had laju ni dengan had laju ni. So untuk dapatkan had laju di sini, kita guna teorem Pythagoras. So untuk dapatkan yang ni, had laju baharu tu ialah punca kuasa 2 bagi 5 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2. Punca kuasa 2 bagi 125. Jadi jawapannya 11.18 km per jam.